Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak sambung kepada topik yang seterusnya. Hari itu kita dah belajar tentang macam mana nak menggunakan konsep SMART. Right? So, hari ini saya akan ajar awak apakah itu asset, liability, macam mana nak kira jumlah pendapatan, macam mana nak kira jumlah perbelanjaan, dan macam mana kita nak tentukan sama ada kita punya kewangan kita tu mempunyai aliran tunai positif ke aliran tunai negatif. Okay, so kita tengok daripada nota yang pertama yang saya bagi kat awak ni, kita tengok apakah itu aset. Okay, aset ni maksudnya dia adalah satu benda yang memberi keuntungan kepada kita. Okey, dia bukannya hutang. Okey, contohnya adalah wang tunai, okey, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham dan juga saham syarikat. Ini semua adalah awak punya hak milik yang boleh memberikan keuntungan kepada awak. So itu adalah aset. Okey, apa pula liability? Okey, liability ni awak ingat dia adalah hutang. Okey, liability ni adalah hutang. Okay. So, liability ni terdiri daripada apa? Okay, contohnya pinjaman bank. Okay, kalau awak pinjam dekat bank, itu bermakna awak berhutang dengan bank. So, liability tu hutang. Okay, hutang kad kredit pun sama. Okay, awak berhutang. Alright, so kita dah tahu apa itu aset, apa itu liability. Bila kita dah tahu aset dengan liability, baru kita tengok pendapatan. Okay, pendapatan ni maksud dia macam gaji lah. Okay, gaji awak. Contoh saya bekerja sebagai cikgu, saya ada pendapatan. Alright, saya ada gaji. So, pendapatan ni terdiri daripada dua jenis. Yang pertama, pendapatan aktif. Yang kedua, pendapatan pasif. Okay, aktif dan juga pasif. Okay, aktif ni maksudnya macam pendapatan yang aktif yang sentiasa awak dapat, yang awak dapat melalui sesuatu yang awak buat. Okey. Tapi kalau pendapatan pasif ni selalunya kalau awak tak buat benda tu pun dia sentiasa masuk dalam bank awak. Okey, kita tengok contoh pendapatan aktif. Okey, pendapatan aktif ni ini contohnya ialah pendapatan utama seperti gaji. Macam saya bekerja sebagai cikgu, so pendapatan yang paling aktif saya ialah gaji saya lah. Sebab itu memang pendapatan yang saya perlu bekerja untuk mendapatkan duit tu. Okey, allowance, okey, commission. Allowance dan commission ni contohnya kalau macam awak kerja dekat bidang pemasaran kan, awak berjaya menjual, contohnya awak kerja jual aircon, jika awak dapat jual sebulan target 1000 aircon dapat jual, so awak akan dapat lebih allowance ataupun commission, macam bonus lah. Okay. Dan juga sumber kewangan lain, itu maksudnya pendapatan aktif. Okey, pendapatan pasif ni bermaksud pendapatan tambahan. Okey, seperti sewa yang diterima. Okey, contohnya jika saya bekerja sebagai cikgu, gaji utama saya ialah pendapatan aktif. Tapi saya ada rumah. Saya ada rumah yang saya sewakan kepada orang lain. Jadi, rumah yang duit sewa yang saya dapat tadi tu ialah pendapatan tambahan saya. Saya tak payah buat apa-apa pun saya akan dapat duit sewa rumah. Okey, faedah yang diterima. Faedah yang diterima ni contohnya macam awak buat pelaburan. Awak melabur ASP. Lepas tu hujung tahun awak akan dapat dia punya faedah. Okey, dan juga dividen. Faedah dan dividen ni lebih kurang sama lah. Okey. Okey, so macam mana kita nak kira jumlah pendapatan? Jumlah pendapatan bersamaan dengan pendapatan aktif tambah pendapatan pasif. Alright. Sekarang kita tengok perbelanjaan pula. Okey, perbelanjaan ni terdiri daripada dua. Okey, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Kalau awak tengok dari segi bahasa pun awak faham kalau perbelanjaan tetap tu maksudnya tiap-tiap bulan awak kena bayar benda tu. Kalau contohnya macam perbelanjaan tetap ni contohnya macam awak bajet sebulan duit untuk awak makan katakan RM200. So tiap-tiap bulan awak akan makan kan, awak akan belanja RM200. Kalau perbelanjaan tak tetap ni contohnya perbelanjaan yang macam sekali-sekala je lah awak beli. Okay, yang boleh berubah. Dia punya jumlah dia. Okay, sekarang kita tengok perbelanjaan tetap. Okay, perbelanjaan tetap ni maksudnya perbelanjaan yang mesti dibayar seperti bayaran sewa rumah,
bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta dan bayaran kad kredit. Ni semua contoh bayaran yang mengambil masa yang sangat panjang untuk habis. Contohnya macam bayaran rumah ni, ansuran rumah. Kalau kita buat loan rumah, ansuran bayaran bulanan kita kena bayar adalah selama 35 tahun kalau bagi penjawat awam lah. Sebulan bayar berapa? Contohnya RM1,400. So, awak kena bayar tetap, harga tetap RM1,400 tu selama 35 tahun. Okey. Perbelanjaan tidak tetap. Okey, perbelanjaan tak tetap ni maksudnya ialah perbelanjaan yang berubah. Okey, setiap bulan seperti perbelanjaan petrol, barangan dapur, bil elektrik dan bil air. Jadi tadi contoh yang saya bagi tadi tu barangan dapur saya kata tetap sebab apa? Sebab saya limitkan memang 200 sebulan. Memang itu kalau saya lah. Kalau orang lain mungkin dia ikut gaji dia bulan ni. Dia nak belanja dapur dalam 100 sahaja. Bulan depan rasa macam dapat duit lebih sikit nak bayar 250 lah. Kadang-kadang dia boleh jadi tak tetap juga. Tapi contoh yang jelas kat sini kita boleh tengok macam bil elektrik. Pernah ke bil elektrik awak sama je tiap-tiap bulan? Okay, tak pernah, tak berubah. Tiap-tiap bulan mesti RM40 tepat. Tak mungkin lah. Okay, dia akan berubah. Alright. So, macam mana nak cari jumlah perbelanjaan? Okey, jumlah perbelanjaan ialah kita tambahkan perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, kalau pendapatan tadi kita tambah apa? Pendapatan aktif tambah pendapatan pasif. Okey, kalau yang jumlah perbelanjaan pula ialah perbelanjaan tetap. Okey, tambah dengan perbelanjaan tidak tetap. Alright. So, bagaimana kita nak cari aliran tunai positif? Ini. Okey, maksud aliran tunai positif ni ialah pendapatan awak melebihi perbelanjaan. Okey, maknanya duit awak ada lebih lah. Sebab tu namanya positif. Okey, positif. Maknanya duit awak ada lebih. Okey, itu adalah aliran tunai positif. Kalau aliran tunai negatif pula, aliran tunai negatif ni tak bagus. Ini makna awak tidak ada duit lebih. Jadi maksudnya dekat sini ialah pendapatan awak kurang daripada perbelanjaan. So, awak kena ingat, aliran tunai positif bagus, maknanya pendapatan awak lebih daripada perbelanjaan. Aliran tunai negatif pula tak bagus sebab awak punya pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Okey. Hitung aliran tunai bulanan bagi setiap individu berikut. Hitung aliran tunai bulanan bagi setiap individu berikut. Jelaskan jawapan anda. Okey. So, Encik Kubaib. Encik Kubaib dia ada pendapatan aktif RM5,000. Okey. Pendapatan pasif RM1,500. Perbelanjaan tetap RM2,500. Perbelanjaan tidak tetap RM500. Okey, so kita nak tahu Encik Kubaib punya aliran tunai ni positif ke negatif? Bagus ke tak? Ada lebih ke tak? Ke tak cukup duit? Okey, macam mana kita nak buat? Mula-mula sekali kita cari jumlah pendapatan. Okey, bagaimana nak cari jumlah pendapatan? Okey, tengok balik formula yang atas ni, iaitu pendapatan aktif tambah pendapatan pasif. So, aktif RM5,000 tambah pasif RM1,500. So, pendapatan yang dia dapat jumlahnya ialah RM6,500. Okay? Alright. So, kita cari pula jumlah perbelanjaan. Okay, jumlah perbelanjaan ini formulanya. Okay? Perbelanjaan sama dengan perbelanjaan tetap tambah perbelanjaan tak tetap. So, perbelanjaan tetapnya berapa? RM2,500 tambah dengan RM500. So, jumlahnya ialah RM3,000. So, sekarang kita cari aliran tunai. Okey, so aliran tunai sama dengan, kita ambil pendapatan dia RM6,500 tolak dengan perbelanjaan dia. Okey, RM3,000. So, dia dapat RM RM3,500. Okey. So, RM3,500 tadi tu positif ke negatif?
positif. So, awak pun boleh bagi alasan awak macam ni. Aliran tunai adalah positif sebanyak RM3,500 adalah baik kerana Encik Kubat mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah perbelanjaan. Nah, ini bagus. Dia ada lebihan. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, pendapatan aktifnya. Okey, untuk Encik Razif pula. RM4,200. Pendapatan pasif dia kosong. Okey. Perbelanjaan tetap dia RM2,900. Perbelanjaan tak tetap dia RM2,000. Okey, mari kita tengok jumlah pendapatan dia. Okey, aktif tambah pasif, 4,200 tambah kosong. So, jumlah pendapatan ialah 4,200. Sekarang kita tengok jumlah perbelanjaan pula. Perbelanjaan tetap tambah perbelanjaan tak tetap. Okey, kita dapat 2,900 tambah 2,000 bersamaan dengan 4,900. Okey, so aliran tunai. Okey, pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Alright. So 4,200 tolak 4,900 bersamaan dengan bersamaan dengan negatif 700. Awak nampak tak ada negatif tu? So aliran tunai adalah negatif sebanyak RM700 adalah tidak bagus kerana akan membebankan Razif dan mungkin perlu untuk menggunakan kad kredit atau membuat pinjaman bank untuk mengatasi masalah kewangannya. Okay, so ini kesimpulan dekat sini. Kalau awak dapat aliran tunai negatif, tak bagus. Okay, kalau ada emergency ke apa dalam hidup awak nak guna, awak nak korek duit kat mana. Right. So, latihan untuk hari ni saya nak awak buat latihan muka surat 122. Okey, 122. Cuba siapkan ya. Alright. Untuk muka surat 122 tu saya tak bagi contoh lah sebab saya dah tengok soalan ni senang je. Awak boleh tengok dekat contoh Encik Kubat dengan Encik Razif ni. Alright. So, good luck.